Carilah kamu Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam yang ganjil, minal ashril awakhir, daripada 10 malam akhir, min Ramadan, bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh umat dia, kita semua ni lah, supaya kita dapat mencari Lailatul Qadar, satu malam yang cukup istimewa, iaitu mencari pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam akhir bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailatul qadri, carilah kamu Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam yang ganjil, minal ashril awakhir, daripada 10 malam akhir, min Ramadan, bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh umat dia, kita semua ni lah, supaya kita dapat mencari Lailatul Qadar, satu malam yang cukup istimewa, iaitu mencari pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam akhir bulan Ramadan. Ada dua perkara di sini. Yang pertama, malam-malam yang ganjil. Yang kedua, 10 akhir Ramadan. Berkaitan dengan malam ganjil ni, kita sudah faham lah. Malam ganjil itu malam yang tidak genap lah. Itu malam ganjilnya. Cuma berkaitan dengan ashril awakhir, 10 akhir Ramadan ini, hadis ni berlaku sedikit khilaf di kalangan ulama dalam menentukan 10 akhir Ramadan. Sebahagian ulama mereka cukup mengambil berat tentang 10 akhir Ramadan ini, dan mereka menentukan malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan ini ada dua cara dia. Yang pertama dengan kiraan biasa ni lah, malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, 29. Itu kiraan biasa, sebagaimana yang kita biasa kira lah. Tapi sebahagian daripada ulama mereka menentukan malam ganjil ini berdasarkan jumlah kiraan Ramadan itu sendiri. Sebab Ramadan boleh berlaku sama ada 30 hari atau 29 hari. Kalau sekiranya Ramadan itu 30 hari, maka kiraan biasa, seperti mana yang kita kira biasa tu, malam yang ke-21 berlaku pada 20 hari bulan, malam tersebutlah. Siang hari 20 hari bulan, malam tersebut dikira malam yang ke-21. Tetapi kalau sekiranya Ramadan itu 29 hari, dia 29 hari, maka
mereka mengambil berat 10 akhir Ramadan ni. Jadi 29 hari itu, malam yang pertama dikira pada malam yang ke-20. Maksudnya 19 hari bulan, siang hari itu 19 hari bulan, malam hari itu malam yang ke-20 lah. Kalau nak kira malam genap. Tapi mereka mengira malam itu adalah malam ganjil. Mereka menyebut sebagai malam pertama 10 akhir Ramadan. Mereka tidak sebut malam yang ke-20, tidak. Mereka sebut malam yang pertama 10 akhir Ramadan. Jadi kalau kita kata 10 akhir Ramadan, malam pertama, itu malam yang ke-20. Sekiranya Ramadan itu 29 hari. Cuma di sini dia akan jadi bercanggah lah. Malam yang ke-20 tu dikira, kalau ikut secara kiraan biasa, malam genap. Tapi sebahagian ulama mengira malam ganjil lah, kalau sekiranya 29 hari. Maka malam ganjil itu berlaku pada malam genap. Malam 20 tu dikira malam pertama, malam yang ke-22 tu dikira malam yang ke-23. Begitulah seterusnya. Cuma menjadi kesukaran lah kepada kita ini untuk menentukan Ramadan itu sama ada 29 hari atau 30 hari. Mana kita tahu? Kita tidak tahu dah Ramadan itu sama ada 29 hari ataupun 30 hari, kecuali kita tunggu akhir bulan. Bila kita tengok anak bulan baru kita tahu. Takkanlah kita nak tunggu akhir bulan baru kita cari Lailatul Qadar, memang tak dapatlah kita Lailatul Qadarnya. Jadi oleh kerana tidak diketahui Ramadan itu sama ada 29 hari atau 30 hari, maka sebahagian daripada ulama ni mereka menekankan pencarian Lailatul Qadar ini bermula daripada malam yang ke-20 lagi. Malam yang ke-20 tu kira mereka mula dah. Bukan malam yang ke-21 tu, tidak. Malam yang ke-20. Mereka mengambil satu malam lebih awal. Dan mereka akan berterusan tidak mengira malam ganjil atau malam genap dah. Daripada malam ke-20, 21, 22 seterusnya, mereka mengambil kesemuanya. Sebab tidak diketahui bagaimana kiraan sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita baca pandangan-pandangan ulama, ini mana kita kena ambil kira semua dah. Sebab berdasarkan lafaz yang disebut oleh Rasulullah, Ashril Awakhir itu diambil berat. Kerana mengambil berat lafaz yang disebut oleh Nabi SAW, Ashril Awakhir, 10 akhir itu berlaku khilaf. Berlaku khilaf. Tak apalah. Jadi berkaitan dengan penentuan malam-malam ganjil ini, secara tepatnya kita tidak boleh nak menentukan bila berlakunya, kalau kita mengambil kira pandangan ulama tersebut. Jadi kita buat kesimpulan untuk mudah, kita cari kesemuanya 10 akhir Ramadan. Cuma bermula daripada malam yang ke-20 itu lebih baik lagi lah. Lebih baik lagi. Cuma bagaimana kita mencari Lailatul Qadar? Sebab Nabi SAW kata cari. Jadi cari Lailatul Qadar ini dengan cara melakukan ibadat pada malam tersebut. Bukan kita mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Walaupun memang dalam hadis ada menyebut Lailatul Qadar ni dia ada tanda-tanda dia lah. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi tanda-tanda tersebut sebenarnya tidak jelas bagi kita ni untuk kita menentukannya dan kita mencarinya. Dan kenapa? Sebab pencarian itu bukan pada tanda. Pencarian itu pada ibadat. Jadi apabila Nabi SAW menyuruh kita mencari, Nabi SAW mengajar kepada kita cara mencari Lailatul Qadar, iaitu dengan cara kita menghidupkan malam tersebut dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, cara yang terbaik dalam menentukan, dalam mencari Lailatul Qadar ini, iaitu Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam akhir. Iktikaf ni kita maklumlah, iaitu kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat untuk iktikaf, bukan niat untuk tidur, niat untuk iktikaf. Niat kita iktikaf.
Iktikaf ni asal masuk tekun melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita tak mahu untuk niat iktikaf, kita tak mahu beriktikaf, tak ada masalah. Asalkan kita menghidupkan malam tersebut dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita penuhi waktu malam tersebut dengan ibadat. Kalau kita tak mahu iktikaf, duduk di rumah pun tak ada masalah. Tapi kita buat ibadat lah. Yang kita baca Quran, kita berzikir, yang kita qiyam, solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai solat tarawih, sambung pula solat hajat ke, solat taubat ke, ya, solat tahajud ke, ya, solat mutlak ke, tak kira lah. Apa sahaja ibadat yang kita lakukan, yang boleh kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita penuhi saat-saat yang berlalu pada malam tersebut dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Quran, berzikir, dalam beberapa jenis ibadat seperti itulah biasanya kita buat. Cuma persoalannya, tuan-tuan sekalian, kalau kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh kita baca Quran di rumah, ya. Ya. Jadi adakah kita dapat membaca Quran tu daripada isyak sampai ke subuh? Soalannya, kita nak menghidupkan, nak penuhi saat-saat pada waktu malam itu, adakah? Ya, contohnya daripada pukul 11 sampai pukul 5 pagi, ataupun sampai pukul sampai pukul 6 pagi tu kan. Ya. Jadi dalam tempoh 5 jam, 6 jam tu kita mampu untuk melakukan ibadat secara berterusan. Kalau kita mampu, tak ada masalah, kita buat lah. Baca Quran tak berhenti, zikir tak berhenti, salat tak berhenti. Tapi takut-takut kita baca Quran, contoh sekalian, kita baca Quran 5 minit, kita tidur 5 jam. Ya. Baca Quran tu niat nak hidupkan malam ni, kita bukalah Qurannya, bacalah Quran, ya, 2-3 muka surat. Selepas baca Quran tu, ya, mengantuk. Apabila mengantuk, kita tertidur. Tak mahu tidur tapi tertidur. Biasalah manusia ni kan. Ya, tidur ni kadang-kadang kita tidak niat pun tak tidur. Ya, di antara perbuatan yang tidak sengaja. Ya, kita baca Quran 5 minit, mengantuk, kita pun tidur. Tertidur kita atau kita sedar-sedar pukul 6 pagi. Jadi kesimpulannya kita baca Quran 5 minit, kita tidur 5 jam. Jadi Allah Subhanahu wa taala kira 5 minit. Allah Taala kira 5 minit. Allah, ibadat kita tu 5 minit. Boleh pahala, bukan tidak boleh pahala, boleh pahala. Tapi pahala dengan kadar 5 minit. Ya. Tetapi kalau kita beriktikaf, kita datang daripada rumah kita, pergi ke masjid, niat iktikaf. Bukan niat nak tidur. Kesilapan masyarakat kita ni, dia niat nak tidur. Bukan, niat iktikaf. Apabila kita masuk masjid, kita niat iktikaf. Ya, kita baca Quran, kita berzikir. Kita baca Quran, kita berzikir. Baca Quran 5 minit, kita pun mengantuk. Ya. Dan kita pun buat keputusan nak tidur. Kita tidur, sama ada sengaja ke tidak sengaja ke. Ya, dekat rumah tadi tidak sengaja. Ya, di masjid kita tidur, sengaja. Malah kita sengaja nak tidur. Dan kita bangun, kita tidur pukul 12. Kita bangun pukul 5 pagi. Ataupun kita bangun tahu pukul 5 pagi. Ataupun kadang-kadang tak pas subuh tu, tak bangun lagi. Allah Subhanahu wa taala kira 5 jam atau 6 jam kita tidur itu adalah ibadat kepada dia. Ya. Jadi kita buat ibadat dengan cara tidur. Ini iktikaf, teman. Itu kelebihan iktikaf. Mana Allah Taala mengira waktu kita berada dalam rumah dia ni, walaupun kita tidak buat ibadat secara khusus, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak salat, kita hanya duduk saja. Itu. Ataupun kita tidur dan ataupun kita buat kerja dengan kerja dunia dah. Ya, kerja berkaitan dengan agama dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala kira kita ibadat. Ini kelebihan iktikaf. Jadi Nabi SAW telah mengajar kepada kita satu pencarian yang paling baik sekali kaitan dengan peribadatan ini, iaitu iktikaf.
Kalau kita mampu. Ya. Cuma iktikaf Nabi SAW ni disebut iktikaf 10 akhir Ramadan. Iktikaf Nabi ni iktikaf 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni iktikaf benar. Iktikaf benar, iaitu kita berada sepenuhnya dalam masjid pada 10 akhir Ramadan. Ya. Kalau kita mampu buatlah. Tapi kalau kita tak mampu buat kerana urusan kerja kita, mana kita mengambil kira malam hari saja kita iktikaf. Sebab Lailatul Qadar dia berlaku pada waktu malam. Ya, itu betul-betul kita nak cari Lailatul Qadar lah. Tapi kalau kita nak ikut sunnah Nabi SAW, Nabi beriktikaf 10 akhir Ramadan, tak balik rumah dah. Selepas raya baru balik rumah. Kalau kita mampu buat, kita buat. Kalau tak mampu buat, kita buatlah sekadar kita mampu. Tapi sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala saya jumpalah, iaitu jemaah tabligh. Jemaah tabligh saya pernah jumpa tu sebenarnya. Ya, mereka tu pada 10 akhir Ramadan mereka keluar beriktikaf di masjid. Ini satu usaha yang baguslah. Usaha yang bagus. Ya. Ini di antara cara kita mencari Lailatul Qadar yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mencari itu saudara, Lailatul Qadar ini? Ya, supaya kita tidak terlepas. Supaya kita tidak terlepas Lailatul Qadar ini. Sebab terlepas Lailatul Qadar satu kerugian yang cukup besar. Cukup besar. Kerana kelebihan Lailatul Qadar ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, satu-satunya malam yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kelebihan dia berlaku setahun sekali, iaitu Lailatul Qadri. Ya, dalam surah yang biasa kita dengar dan kita baca, terutamanya pada bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa makna lebih baik daripada 1000 bulan tu saudara? Dia 1000 bulan makna 83 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan bermaksud kalau sekiranya kita dapat Lailatul Qadar tersebut. Dapat tu dengan cara ibadat lah. Mana kita ataupun kita sebut dapat melakukan ibadat pada malam tersebut. Kita dapat melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah berikan pahala kepada kita. Pahala yang Allah berikan kepada kita lebih baik daripada ibadat yang kita buat selama 83 tahun. Di luar Ramadan, di luar Lailatul Qadar. Bermaksud kalau sekiranya kita nak menyamai pahala ibadat yang kita buat pada malam Lailatul Qadar, kita perlu melakukan ibadat di luar Ramadan atau di luar Lailatul Qadar selama 83 tahun. Baru jadi sama. Ya. Jadi persoalannya kita boleh tak buat ibadat berterusan. Bukan umur kita tuan-tuan sekalian. Bukan umur kita 83 tahun, ibadat 83 tahun. Kalau umur kita 83 tahun, ibadat kita tak sampai lagi 83 tahun. Mungkin 30 tahun dari ibadat kita. Bila dibahagi 3 kan. Bahagi 3 daripada umur kita tu, kita bahagi 3. Dia bagi 3 tu, daripada 24 jam, 8 jam kita bagi masa untuk tidur, 8 jam kita bekerja, 8 jam kita buat ibadat. Jadi mengambil kira 8 jam setiap hari kita buat ibadat. Ya, kalau umur kita 80 tahun, baru 20 tahun lebih. Ibadat kita tak sampai lagi 83 tahun kita buat ibadat. Tetapi Allah memberikan kepada kita ganjaran, tutusan pahala. Ya, walaupun kita melakukan ibadat pada satu malam, pahala yang Allah berikan kepada kita itu ya, seperti mana kita buat ibadat 83 tahun lebih. Ya. Cuma masalah masyarakat kita, manusia ni lah, kita semua tu, termasuk saya juga pun dia bercakap ni. Kalau kita sebut pahala ni, kita tak berapa nampak pahala ni. Ya. Kita tak berapa nampak pahala. Sebab memang tak nampak pun pahala. Kalau kita kata baca Quran dapat pahala.
Ya. Jadi baca Quran dapat pahala, solat dapat pahala, zakat dapat pahala. Jadi kalau sebut pahala, kita tak nampak pahala. Pahala tu kita tak nampak. Tak nampak pun pahala. Dari sudut nak tengok. Yang kedua dari sudut faedah. Faedah pahala. Kita dapat pahala, kita dapat apa? Saya baca Quran, saya dapat pahala. Dengan pahala tu kita dapat buat apa? Ya. Nak bayar bil api boleh kah? Nak bayar rumah sewa boleh kah? Nak bayar kereta boleh kah? Semua tidak boleh. Jadi kita buat kesimpulan pahala tu tak berguna pada kita. Sebab tu kita tak minat. Kalau sebut pahala ni tidak ada manusia pun minat. Kecuali mereka yang betul-betul memahami saja. Sebab dia fikir tak ada apa. Kalau Allah Ta'ala bagi pahala 83 tahun ibadat, buat apa? Ini masyarakat kita. Jadi dia merasai pahala memang tidak berguna. Tapi kalau kita sebut duit, duit ni semua manusia nampak. Duit ni semua manusia nampak. Nampak dan faham. Dia, siapa orang buta pun dia nampak duit ni. Dia buta mata dia, benda lain dia tak nampak. Tapi duit dia nampak. Kan? Bahkan dia boleh tahu nilai duit walaupun dia buta. Saya pernah tengok orang buta. Dia memang buta. Orang sedekah kepada dia RM1. Dalam bekah dia RM1. Dia seterus RM1. Dia pun lepas. Ya. Tapi kalau orang sedekah kepada dia RM5 atau RM10, dia pegang, dia RM10, RM5, dia masuk poket. Dia boleh rasa, dia boleh nampak. Nak bagi tahu betapa nampaknya manusia nilai duit tersebut. Siapa orang buta pun nampak. Tapi pahala tak ada. Ya. Sebab itulah kita tidak minat tu sebenarnya. Tak minat pahala kecuali duit. Sekarang ni kita semua minat pada duit. Saya, tuan-tuan sekalian semua. Kalau sebut duit semua minat. Ya. Oleh kerana Nabi SAW sebut solat jemaah 27 kali ganda lebih baik pahala dia. Kosong. Ni alhamdulillah lah masjid USJ ni kira ramah dah. Setengah-setengah masjid seorang ni kosong lah. Tiang tu lebih banyak daripada orang lagi. Dia nak bagi tahu kita ni. Tapi cuba diberikan kepada kita duit RM50. Satu waktu RM50. Tak payah banyak lah, RM50. Ataupun kita turunkan sikit, RM30 ke RM20. Penuh tu rasanya. Penuh. Ini manusia nak bagi tahu. Dan Allah bagi peringatan kepada kita, pahala yang manusia nampak tidak berguna di dunia ni, tuan-tuan. Satu masa nanti mereka akan mencari-cari pahala ni. Bila? Apabila mereka mati. Sebab di hari akhirat nanti bila manusia mati, manusia berada di hari akhirat. Di hari akhirat ketika itu manusia amat berhajat dan memerlukan kepada pahala. Mencari-cari pahala. Minta kepada Allah supaya Allah kembali semula ke dunia nak cari pahala. Dulu mereka anggap pahala tidak penting. Tapi bila mereka berada di hari akhirat, ketika itu mereka betul-betul mengharapkan, mereka nak pahala. Yang mereka anggap pahala itu tidak penting. Sebab di hari akhirat, pahala itu berguna pada manusia. Kan? Nak air dengan pahala. Nak makan dengan pahala. Duit tak berguna dah. Kita bawa mati 30 juta tu rasanya. Duit kita nak beli air segelas pun tidak boleh. Dengan 30 juta duit kita ni tidak boleh beli air walaupun segelas sekalipun. Di hari akhirat. Itu pun kalau ada duit. Kalau duit tu ada, yang hakikatnya tak ada pun. Ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita kalau ada. Dalam Quran Allah sebut. Kalau manusia ada, emas sepenuh bumi Allah Taala sebut. Kan? Jadi kalau ada, kalau sebenarnya tidak ada pun, nak bagi tahu tidak bergunanya duit di hari akhirat nanti. Sebagaimana pahala tidak berguna kepada kita di dunia ni, begitu juga duit tidak berguna kepada kita di hari akhirat. Pahala memang tak berguna di dunia ni, tuan-tuan. Kita baca Quran 30 juzuk. Nak beli air mineral sebiji, segelas pun tidak boleh, sebotol pun tidak boleh.
Usahakan air mineral. Gula-gula sebiji pun tidak boleh. Walaupun 30 juzuk Quran. Nak bagi tahu tidak berguna je pahala. Kan? Tapi Allah memberikan kepada kita tuan-tuan sekalian daripada Lailatul Qadar bukan duit. Sebab duit ni untuk kegunaan kita di dunia. Allah berikan kepada kita pahala. Pahala seperti mana kita buat ibadat 83 tahun. Tuan-tuan kira sendirilah. Memang tak ada nak kira apa. Cuma kita boleh buat andaian. Ya, oleh kerana kita memahami pahala itu, nilai dia itu seperti mana duit. Jadi kita buat andaian. Contoh, tuan-tuan sekalian. Kalau kita bekerja sebulan, gaji kita 5,000. 5,000 gaji kita sebulan. Sebahagian manusia ni gaji dia 30,000 sebulan. Ada manusia, tuan-tuan sekalian, gaji dia 70,000 sebulan. Saya pernah jumpa dengan seorang manusia. Bukan pemilik dia, orang lain bagi tahu. Nazir masjid bagi tahu. Dia kata, Ustaz, dia tu gaji dia 12 juta sebulan. Gaji 12 juta sebulan. Tak apa dah. Kita tak mahu ambil yang banyak-banyak tu. Sebab yang banyak-banyak, gaji banyak ni biasa tidak ramah. Kok ramahnya gaji tidak banyak. Macam saya ni, gaji tidak banyak. Tak apa, kita ambil contohnya gaji kita 5,000. 5,000 sebulan. 5,000 sebulan ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita kumpul selama 83 tahun, berapa jumlah dia? Ya. Tuan-tuan tak payah kira lah. Saya sudah kira dah. Iaitu dekat 5 juta. 5,000 sebulan dalam tempoh 83 tahun. Jumlah simpanan kita 5 juta. 5 juta 7 tahun lah. Okay, 5 juta 7 tahun. Saya dapat 5 juta, saya balik kampung dah tu saya. Kan? Berasa kaya dah. 1 juta kita beli rumah. 1 juta kita beli kereta. 1 juta kita beli tanah. 1 juta kita buat berniaga. 5 juta. Tapi nak dapat 5 juta 83 tahun. Kita kalau sebut juta, kita rapat lah tu. Bagaimana perasaan kita kalau sekiranya diberikan kepada kita tu satu peluang, okay, untuk kita bekerja daripada maghrib sampai subuh. Bukan kerja 83 tahun dah. Kerja daripada maghrib sampai subuh. Tak sampai pun 24 jam. Hanya 12 jam saja. Kerja daripada maghrib sampai subuh 12 jam. Gaji 5 juta. Pendapatan 5 juta. Apa perasaan kita? Saya rasa semua manusia berebut. Tak kira ustaz, jemaah, masjid semua berebut. Sebab apa? Nak dapat ni. Nak dapat gaji ni. Kerja sekejap ya daripada maghrib sampai subuh. 12 jam dapat 5 juta. Orang stroke pun jadi bangun tu saya. Sebelum tu dia stroke, dia dengar tawaran ni, dia jadi bangun. Sebab dia nak. Kalau sakit pun sembuh. Dia nak bagi tahu betapa naknya kepada duit ni. 5 juta tu saya. Kerja sekejap. Okay. Kalau ada lah. Saya cerita ni tak ada. Cuma kalau ada kepada kita, kita akan berebut. Ya. Memang dunia tidak ada. Ni, cuma Allah Subhanahu Wa Taala dia tawarkan kepada kita. Dia tawarkan kepada kita setahun sekali. Kamu buat kerja satu malam ni, aku bagi kepada kamu pahala seperti mana kamu bekerja 83 tahun. Pahala. Tapi kita tidak minat. Nak bagi tahu, kita pun tidak minat. Sebab apa? Sebab kita tak nampak nilai pahala. Ya. Jadi oleh kerana itulah saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua tuan sekalian, supaya kita ambil peluang ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni untuk kita mencari sungguh-sungguh Lailatul Qadar ini. Satu malam yang memberikan keuntungan kepada kita dalam kehidupan kita dan boleh menjadikan kita ni jutawan kaya di hari akhirat nanti melalui malam Lailatul Qadar ini. Sekadar inilah tuan-tuan sekalian untuk tazkirah pada malam ni. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala pilih kita untuk mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar insya-Allah
minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita mencari sungguh-sungguh insya-Allah. Sekadar untuk petani, dan saya minta maaf dia suara tak berapa ada tuan saya. 2-3 hari tu batuk, tapi saya fikir apa panggil sebab ada mikrofon datang jugalah insya-Allah. Dia untuk berkongsi ilmu, sebab kalau tidak nak cerita Lailatul Qadar ni bila lagi tu sini puasa ni lah. Dia minta maaf lah, mungkin tuan-tuan merasa tidak selesa dengan suara saya, tapi diharapkan apa yang disampaikan ini sampailah insya-Allah maklumat ataupun ilmu kepada kita untuk dikongsikan. Cuma sebelum tu, sebelum saya menutup majlis, ada sedikit makluman. Nak maklumkan, saya dah bawa tabung di belakang sana untuk sumbangan untuk madrasah saya di Ampang. Jadi memohon sumbangan lah sedikit sebanyak daripada jemaah sekalian untuk pengurusan madrasah. Jadi kepada sesiapa yang berhajat untuk membantu usaha kita dalam menggerakkan madrasah, bolehlah masuk dalam tabung di sana insya-Allah. Mungkin sedikit sebanyak infak tuan-tuan dapat menjadi penyebab, ya, penyelamat di hari akhirat nanti daripada neraka Jahannam insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.